Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video tutorial jualan facebook.com, jualan fb.com. Okey, dalam video ini saya akan kongsikan kepada anda beberapa perkara asas yang anda kena faham sebelum anda menghasilkan iklan anda di Facebook. Ini kerana saya ramai dapat menerima feedback daripada klien-klien dan juga student-student saya di mana mereka dah buat banyak iklan di Facebook, tapi yang menjadi masalahnya mereka masih gagal buat jualan. Ada yang dah buat jualan tapi jualannya agak slow ataupun sedikit. Jadi dalam video ini saya akan terangkan kepada anda apakah perkara yang anda kena faham, yang anda kena tahu bila anda nak buat iklan di Facebook. Mungkin perkara ni nampak asas, tapi ramai orang yang bila dia baiki keadaan ini, maka dia lihat iklan ataupun hasil daripada jualan yang dihasilkan melalui Facebook berkali ganda. Ada yang hasilkan 2 kali ganda daripada sebelum ini dan ada yang berjaya menghasilkan lebih 10 kali ganda sales selepas mereka perbaiki beberapa elemen penting yang saya akan terangkan dalam video ini. Okey, anda dah sedia? Okey, saya akan tunjukkan kepada anda 3 punca utama kenapa jualan anda sangat sukar nak berlaku di Facebook. Ataupun kenapa jualan anda sangat slow di Facebook. Ini yang pertama. Kerana produk yang anda hasilkan ataupun anda promosikan produk tersebut adalah produk yang tiada permintaan. Ataupun permintaannya yang agak rendah berbanding dengan permintaan produk lain. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah trafik ataupun dikenali juga sebagai pelawat ataupun prospek anda yang melihat produk anda tadi adalah prospek yang tidak berkualiti. Tidak berkualiti maksudnya mereka tak berkehendak kepada produk tersebut. Jadi walaupun mereka nampak tawaran anda tapi mereka tak membeli kerana mereka bukan yang berkualiti. Saya akan terangkan nanti bagaimana kita nak dapatkan trafik ataupun pelawat yang melihat iklan anda adalah di kalangan mereka yang lihat di iklan anda terus mereka teruja nak membuat tempahan. Okey, itu yang kedua dan ini yang ketiga adalah tawaran yang anda hasilkan sangat tidak menarik. Okey, mungkin produk anda ada permintaan dan juga prospek yang lihat produk anda pun prospek yang berkualiti tapi disebabkan tawaran yang anda hasilkan, anda tulis iklan anda, tawaran itu tak menarik di hati di mata pelanggan anda, maka mereka tak membuat tempahan. Jadi ini adalah 3 perkara utama yang anda kena pasti melihat balik produk anda ada permintaan ataupun tidak. Yang kedua, pelawat yang melihat produk tersebut adalah produk berkualiti ataupun tidak. Dan yang ketiga, adakah tawaran yang anda hasilkan tu adalah tawaran yang menarik ataupun tak menarik. Okey? Boleh kita teruskan? Okey, jadi ini adalah cara bagaimana untuk kita selesaikan masalah tadi. Okey, 3 masalah tadi kita boleh selesaikan bila anda pertama sekali anda tahu dan kenal sebenarnya apa produk yang anda nak jual. Okey, jika anda tahu dengan mendalam tentang produk yang anda nak jual, jadi anda akan lebih mudah untuk membuat iklan. Jadi di sini bila apa poin penting dalam poin yang pertama ni adalah anda kena tahu apakah manfaat produk anda. Okey, contohnya sometimes ada produk yang orang jual ni dia mempunyai 10 ke 20 manfaat. Contohnya boleh hilangkan jerawat, boleh hilangkan jeragat, boleh putihkan wajah, boleh hilangkan parut, boleh hilangkan banyak benda. Jadi daripada semua manfaat ni anda kena tahu. Okey, itu yang pertama. Dan yang keduanya, kenapa orang perlu beli produk anda? Ni kerana mungkin produk anda adalah produk yang banyak persaingannya di dalam pasaran. Jadi anda kena tahu apakah sebab utama orang kena beli produk anda. Okey, ataupun juga dikenali sebagai unique selling proposition dalam istilah bisnesnya. Anda kena tahu apakah poin yang unik kenapa orang kena beli produk anda. Okey, jadi ini yang pertama yang anda kena benar-benar tahu apakah produk yang anda jual. Okey. Yang kedua, anda kena tahu siapakah bakal pelanggan anda. Okey, lagi spesifik pelanggan anda lagi bagus. Contohnya adalah jika anda nak jual satu produk jerawat untuk hilangkan jerawat, jadi anda kena tahu siapa target prospek anda. Adakah wanita yang bekerja ataupun adakah seluruh wanita ataupun anda nak fokus kepada satu wanita yang bekerja profesional sama ada sebagai seorang doktor, seorang guru. Jadi anda kena spesifik. Kerana bila anda buat iklan yang spesifik, maka
prospek yang spesifik yang melihat iklan tersebut akan lebih teruja untuk beli produk anda. Okey, jadi saya harap anda faham tentang bahagian ini. Kita akan bagi contoh nanti. Okey, ini contoh iklan yang pertama. Okey, kita buat pertama sekali perhatian kepada ibu bapa. Anak anda mudah lupa dan sukar pick up dalam pelajaran. Okey, jadi anda lihat ini adalah iklan di bahagian atas ataupun dipanggil headline untuk iklan anda. Okey, bila kita buat iklan ini, kita target kepada ibu bapa yang mempunyai masalah anak-anak mereka ni yang susah, yang mudah lupa dan juga suka nak pick up dalam pelajaran. Okey, produk yang kita jual untuk iklan ni adalah produk ubat minda dan manfaatnya kita fokus kepada untuk bantu tingkatkan daya ingatan dan tumpuan kanak-kanak. Asalnya produk ni dia ada beberapa manfaat lain, contohnya dia boleh tingkatkan tenaga kanak-kanak, dia boleh tambahkan daya ingatan, dia boleh mengurangkan keletihan kanak-kanak. Tapi untuk iklan ni kita fokus kepada satu sahaja, iaitu meningkatkan daya ingatan dan tumpuan kanak-kanak. Dia boleh meningkatkan. Jadi di sini kita fokus satu dan bakal pelanggan pun kita lebih spesifik, iaitu kepada ibu bapa sahaja. Okey, walaupun mungkin produk ni sesuai kepada target market yang lain, tapi kita fokus di sini adalah kepada ibu bapa yang ada masalah anak-anak yang mudah lupa dan juga sukar pick up dalam pelajaran. Okey. Kalau kita target kepada ibu bapa sahaja, dia agak general. Tapi sekarang ni kita fokus ibu bapa yang ada masalah sekian-sekian. Jadi kita target kepada lebih spesifik. Okey, saya harap anda nampak contoh ni. Kita akan bagi contoh yang kedua. Produk masih sama, iaitu produk minda. Manfaat pun lebih kurang sama untuk bantu tingkatkan daya ingatan tumpuan pelajar college ataupun universiti. Nampak? Kita dah ubah target prospek kita. Produknya sama, tapi sekarang ni kita ubah target prospek kita, iaitu pelajar college ataupun universiti yang ada masalah mudah lupa dan suka pick up dalam pelajaran. Jadi contoh headline iklan yang saya hasilkan, anda mudah lupa dan sukar pick up dalam bilik kuliah. Okey, jadi perkataan bilik kuliah tu sebenarnya dah terangkan siapakah target prospek anda. Okey, kalau kata bilik darjah, mungkin dia fokus pada budak-budak sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi bila bilik kuliah ni targetnya kepada budak-budak dekat pelajar college ataupun universiti. Okey. Jadi di sini anda dah lihat produknya sama, tapi disebabkan kita ubah kepada target prospeknya, jadi kita akan ada dua jenis iklan yang berbeza. Satu untuk ibu bapa, satu lagi untuk pelajar-pelajar universiti ataupun college. Okey. Jadi selepas anda faham dua perkara tadi, anda tahu apa manfaat produk anda dan siapa target prospek anda. Sekarang ni ada langkah-langkah untuk anda bina iklan. Okey. Nak bina iklan dia ada 3 step dia. Yang pertama sekali anda kena tahu, kenal pasti masalah utama bakal pelanggan. Okey, ini penting sebab kita nak buat iklan ni, kita nak target, nak selesaikan masalah pelanggan kita. Jadi masalah utama. Kalau boleh fokus satu masalah. Kan, seperti saya katakan dalam video awal tadi, produk tersebut mungkin mempunyai banyak kelebihan. Boleh hilangkan jerawat, boleh hilangkan parut, boleh hilangkan banyak benda. Mungkin kulit putih, nak hilangkan masalah jeragat dan sebagainya. Jadi anda fokuskan kepada satu masalah utama. Okey. Yang keduanya adalah anda kena buat tawaran yang menarik. Okey. Dan yang ketiga, call to action ataupun apakah tindakan yang kita nak pelanggan kita buat selepas mereka melihat iklan yang kita hasilkan. Okey, saya akan bagi contoh supaya anda lebih mudah faham tentang 3 perkara ni. Okey, contoh iklan. Okey, lihat di sini saya telah bagikan kepada 3 bahagian. Satu, masalah yang spesifik. Yang kedua, tawaran yang menarik. Yang ketiga, call to action. Apakah tindakan? Jadi di ruangan anda fokus kepada masalah yang spesifik. Di sini saya fokus kepada ibu bapa. Okey, anak anda mudah lupa dan lambat pick up dalam pelajaran. Okey, di ruangan masalah spesifik ini saya fokuskan target market saya kepada ibu bapa yang ada masalah ini. Anak dia yang ada masalah lah. Okey, itu di bahagian pertama. Yang kedua, bila anda nak buat iklan di Facebook, anda kena faham juga anda kena ada tawaran yang menarik. Ini kerana sekiranya anda dah menarik perhatian orang untuk membaca iklan anda, tapi selepas mereka scroll dan melihat tawaran anda tu tak menarik, mereka akan terus tinggalkan tawaran tersebut ataupun mereka terus tak buat sebarang tindakan. Okey, ini kan tawaran menarik ni akan membantu prospek anda untuk pergi kepada step yang ketiga untuk call to action. Jadi tawaran menarik ni apa yang pentingnya anda kena kenalkan apakah produk anda, mungkin dari segi penggunaan dan juga apa poin-poin penting dan juga testimoni pelanggan. Okey, contoh saya terangkan di sini.
Okey, IQ Max ni adalah makanan minda yang dihasilkan daripada bahan-bahan semula jadi yang diperakui keberkesanannya, membantu merangsang fungsi otak dan kanak-kanak, hanya perlu makan 2 biji sehari. Ini adalah cara pemakanan dan kita kena tunjukkan berapa lama kesan produk ni. Kesan seawal 4 minggu pengambilan. Jadi benda ni, penerangan ni telah menjawab persoalan-persoalan yang mungkin timbul dalam kepala prospek anda. Mungkin mereka akan tanya berapa banyak nak kena makan setiap hari dan berapa lama kesan akan diambil. Kita dah siap-siap dah jawab kat sini. Okey, dan seterusnya kita bagi poin-poin at least dalam 3 poin penting. Contoh, kita beritahu produk ni halal dan selamat digunakan. Sekiranya produk ni ada nombor pendaftaran Kementerian Kesihatan Malaysia, jadi sebaiknya anda letakkan di sini lebih baik. Okey, dan keduanya kita terangkan juga tentang berapa banyak dah terjual di pasaran, contohnya 100,000 unit, menunjukkan kredibiliti produk ni. Okey, dan yang ketiga, kita beritahu 9 daripada 10 ibu bapa berpuas hati dengan produk ni. Okey, jadi ibu bapa yang melihat iklan tawaran ni, maka mereka rasa lebih yakin untuk membeli produk anda. Okey, dan di bawah ni saya letakkan juga satu testimoni pelanggan. Contohnya, anak saya lebih mudah menghafal Al-Quran sejak mengambil IQ Max sebulan yang lepas. Jadi pastikan testimoni yang anda hasilkan ni related dengan masalah yang anda nak selesaikan. Contohnya tadi masalah mudah lupa, lambat pick up. Jadi kita fokus di sini kepada masalah mereka yang mungkin anak-anak yang nak menghafal Quran. Jadi kita buat testimoni khas untuk yang selesaikan masalah tadi. Okey? Itu selesai di bahagian tawaran menarik. Dan last kali call to action anda terangkan juga harga cuma RM20 sebotol. Biasanya untuk harga produk yang bawah daripada RM100, anda boleh letakkan terus di dalam iklan anda. Namun sekiranya produk anda mempunyai harga yang agak premium, mungkin RM100 dan ke atas, mungkin anda boleh letakkan harga ataupun tidak, terpulang kepada strategi anda. Okey, anda boleh buat split test nanti. Okey, dan di sini kita beritahu call to action ni adalah untuk order dan pertanyaan, SMS-kan kod IQ Max ke 019 sekian-sekian number lah untuk anda punya nombor telefon yang anda terima tempahan. Okey, di sini jika anda lihat untuk call to action kita menggunakan kaedah SMS ataupun anda boleh juga ubah menjadi WhatsApp ataupun apa sahaja, mungkin call dan sebagainya. Namun di sini kita letakkan kod khas untuk iklan anda. Contohnya IQ Max. Contohnya sekiranya produk anda mempunyai 10 kelebihan, 10 manfaat, mungkin anda kena buat 10 iklan yang berbeza market. Contoh satu fokus kepada masalah kepada ibu bapa, yang satu mungkin lagi buat iklan yang kedua fokus kepada pelajar di college, universiti, yang ketiga mungkin kepada wanita-wanita yang berkejaya. Contoh sekian produk tersebut dia menepati banyak prospek anda. Okey. Namun di sini untuk anda kena pasti mana satu iklan yang berkesan. Yang paling penting anda kena buat adalah kod yang berbeza-beza untuk setiap iklan. Mungkin iklan yang pertama anda letakkan IQ Max 1. Iklan yang kedua anda letakkan IQ Max 2. Iklan yang ketiga IQ Max 3. Jadi anda kena lihat berapa banyak orang yang SMS-kan kod tersebut dalam tempoh, kalau kata anda run iklan anda selama seminggu, anda lihat berapa banyak kod SMS anda terima tersebut dalam tempoh seminggu. Okey, dan anda buat perbandingan. Sekiranya IQ Max 1 lebih banyak daripada IQ Max kedua dan ketiga, ini menunjukkan permintaan untuk bahagian ibu bapa ni ataupun target market kepada ibu bapa ni lebih tinggi berbanding dengan target market kepada pelajar college ataupun universiti dan juga kepada wanita-wanita yang bekerja sebagai contoh. So ini dipanggil sebagai strategi split testing. Anda buat testing untuk iklan anda. Okey, selepas anda tahu daripada 3 jenis iklan yang anda buat, anda pasti mana satu iklan yang paling mendapat banyak respon, dan daripada situ anda buat barulah anda tambah bajet iklan anda untuk iklan yang paling banyak mendapat permintaan tadi. Okey, jadi itu sahaja yang anda kena tahu, masalah spesifik, tawaran menarik dan call to action yang betul. Okey, jangan letakkan, mungkin anda buat call to action terlalu banyak, layari website atau SMS, WhatsApp, PM. Jadi terlalu banyak, saya sarankan at least anda buat 1 ataupun 2 jenis call to action sahaja. Nak memudahkan prospek anda lebih fokus untuk hantar pesanan mereka kepada anda. Okey? Jadi saya harap anda jelas tentang perkara-perkara asas dan perkara-perkara penting yang anda kena tahu ketika anda nak hasilkan iklan yang menarik
di dalam Facebook advertising. Okey. Jadi untuk video tutorial lanjut anda boleh layari di www.jualanfb.com kerana saya terangkan lagi beberapa strategi-strategi lain bagaimana untuk anda hasilkan iklan-iklan yang lebih bagus, lebih menarik untuk tingkatkan jualan anda melalui online, terutama sekali menggunakan Facebook marketing. Okey, jadi bertemu lagi dalam video selanjutnya di jualanfb.com. Assalamualaikum dan salam.